A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk kelas kita pada pagi ini kita akan mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk subjek sirah kita, Alhamdulillah, kita dah pun selesai 4 para sahabat iaitu Al-Khulafa Ar-Rashidin. Dan kita juga telah selesai 2 orang tokoh Islam yang tokoh Islam iaitu para sahabat yang dijamin masuk ke syurga. Di mana kita dah selesaikan untuk sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu dan Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. Jadi disebabkan silibus tahun 6 tak akan masuk di dalam peperiksaan UPKK. Jadi kita akan cuba untuk habiskan silibus kita ni dalam masa minggu ini dan minggu depan. Jadi maknanya minggu lusa kita dah fokus kepada latih tubi dan ulang kaji untuk UPKK. Walaupun memang minggu depan kita dah mula walaupun minggu depan kita memang dah ada kelas tambahan secara online, dan walaupun kita memang dah ada kelas tambahan untuk ulang kaji UPKK, tapi kalau boleh muallim nak top up kan kelas kita pun, waktu kelas kita gunakan untuk UPKK juga. Jadi kita dapatlah 2 dalam 1. Di mana untuk tahun 6 ini, silibus tahun 6 ni, kenapa kita juga perlu habiskan? Sebab apa? Untuk peperiksaan peringkat sekolah tahun 6, semua di dalam buku teks ni akan masuk. Jadi kita akan habiskan untuk minggu ini sahabat Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kalau antum perhatikan, semua ini berada di dalam buku teks. Kalau buku teks antum boleh tengok pada muka surat 33. Kalau buku teks muka surat 33. Bagi sesiapa yang nak tengok buku teks lah. Tapi jika tak perlu, antum boleh fokus kepada video ni dahulu. Fokus dulu, kemudian baru tengok dalam buku teks. Jadi insyaAllah kita akan mulakan dengan yang pertama. Okey, para sahabat yang dijamin masuk syurga, yang pertama kita dah belajar Talha bin Ubaidillah, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Jadi minggu ni seperti yang muallim katakan, kita akan belajar 2 orang ini, iaitu Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum. Okey, yang pertama kita akan pergi kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Okey, kita pergi kepada pengenalan. Okey, nama penuh Sayyidina Abdul Rahman ialah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kullab. Abdul Rahman bin Auf bin Abdul Harith bin Zahrah bin Kullab. Kemudian seterusnya, nama ibunya ialah Ashifi, iaitu dari keturunan Zahrah bin Kullab. Dan kita tengok ni di sini, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf adalah dari keturunan bangsawan Quraisy, di mana kalau kita perhatikan dan kita baca, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni adalah dalam kalangan para sahabat yang paling hartawan, yang paling banyak harta, yang paling kaya. Sayyidina Abdul Rahman adalah antara para sahabat yang paling kaya dan terkenal.
Beliau adalah dari golongan bangsawan Quraisy dan ada hubungan kekeluargaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebelah ibunya. Dari sebelah ibunya. Dan beliau memeluk Islam melalui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Okey, seterusnya. Jadi muallim akan agak laju sikit Sebab apa? Muallim nak bagi main point supaya antum boleh terus hafalkan main point tu. Yang lain tu antum boleh baca dalam buku. Dalam buku teks. Buku teks tadi yang muallim kata muka surat 33. Okay, seterusnya kita pergi kepada kepribadian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Bagaimana kepribadian beliau? Beliau merupakan orang antara yang terdahulu ataupun dalam kalangan yang terawal memeluk Islam. Salah seorang yang terawal memeluk Islam. Kemudian beliau juga mempunyai harta yang banyak, iaitu melalui perniagaan, dan merupakan antara sahabat yang paling kaya seperti yang Mak Lim dah sebut tadi. Kemudian beliau mempelajari agama Islam melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terus, direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok terus kepada peranan, jasa dan pengorbanan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Okey. Abdul Rahman bin Auf banyak mendermakan hartanya untuk Islam. Banyak mendermakan hartanya untuk Islam. Dan Sayyidina Abdul Rahman ni juga adalah orang yang sanggup dan banyak mengorbankan harta dan nyawanya semata-mata untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita tengok berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga adalah salah seorang ahli Majlis Syura. Iaitu kalau kita tahu beliau ni adalah salah seorang yang berada di dalam mesyuarat untuk melantik 4 orang khalifah. 4 orang khalifah tu siapa dia? Khulafa'ar Rashidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf turut serta berhijrah. Abdul Rahman bin Auf turut serta berhijrah ke Habasyah dan Madinah dengan meninggalkan semua hartanya di Mekah. Berhijrah ke Habasyah dan Madinah untuk menyebarkan agama Islam. Beliau juga dikenali sebagai seorang pahlawan yang unggul. Kerana beliau seorang yang sentiasa mencapai kemenangan dalam peperangan serta sangatlah susah untuk dicari ganti. Maknanya Abdul Rahman bin Auf adalah orang yang kuat di dalam perang. Dia bukan lemah, nak lari pun tak larat, suka tidur, tak. Para sahabat ni tak ada yang macam tu. Okey, semuanya gagah perkasa, berani, tegas untuk memperjuangkan agama Islam. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah memberi gelaran kepada Abdul Rahman bin Auf, iaitu orang yang dipercayai di langit dan bumi. Gelaran ini, gelaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf seorang sahaja. Apa dia gelaran dia? Orang yang dipercayai di langit dan di bumi. Jadi kita ingat gelaran tu. Gelaran tu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh kerana kekayaannya, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni juga adalah salah seorang yang banyak memerdekakan hamba. Sebab apa? Hamba ni kalau nak dimerdekakan kena bayar duit. Jadi tak menjadi satu beban ataupun tidak menjadi sesuatu yang pelik kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf untuk memerdekakan hamba, kerana memang beliau menggunakan semua hartanya untuk Islam. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf juga pernah membahagikan 40,000 dinar
40,000 dinar hasil dari jualan tanah kepada keluarga Bani Zuhrah. Zuhrah ataupun tadi kita kata Zahrah, tapi kita ikut pada buku teks Bani Zuhrah. Dan menyerahkan 500 ekor kuda untuk tentera Islam dan mewasiatkan hartanya pada jalan Allah sebelum beliau meninggal dunia. Jadi dia tak ada nak kata wasiat kepada anak, tak ada. Mereka ni kalau antum perhatikan para sahabat mewasiatkan hartanya semata-mata untuk Islam, semata-mata untuk menyebarkan dakwah Islam. Sebab apa? Yang membawa kepada antara harta yang boleh dibawa selepas kita mati ialah sedekah jariah kita. Ini yang kita dah baca tadi, yang kita dah terangkan tadi, iaitu banyak mendermakan hartanya. Jadi semua ni antum boleh tengok, kalau yang bahagian peranan, jasa dan pengorbanan ni ada di dalam buku teks muka surat 33 dan 34. Akhlak dan kepribadian Abdul Rahman bin Auf, sahabat Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf adalah seorang yang bijaksana, seorang yang sangat berani, dermawan, setia dan tidak suka memungkiri janji. Dan sifat yang terkenal lagi di dalam diri Saidina Abdul Rahman bin Auf ialah beliau seorang yang terkenal dengan sifat pemaaf dan berlemah lembut serta memiliki iman yang teguh dan kukuh. Tidak kurang juga beliau menghormati kanak-kanak dan orang tua serta menyanjung tinggi orang muda yang berperang pada jalan Allah. Beliau menyanjung tinggi, ni huruf sinnya, menyanjung tinggi ataupun di sini ditulis sanjung. Sanjung tinggi orang muda yang berperang pada jalan Allah. Maknanya orang muda yang berperang pada jalan Allah ni adalah menjadi, orang kata apa, role model. Menjadi contoh pada zaman tersebut. Menghormati kanak-kanak ni macam mana? Ialah dengan menyayangi kanak-kanak. Okey, seterusnya kita pergi kepada poin yang terakhir, iaitu kisah sebelum kita masuk pengajaran, kita pergi kepada Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia. Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia pada usia 71 tahun, iaitu pada tahun 31 Hijrah. Dan beliau dikebumikan di Madinah dan disolatkan oleh Saidina Uthman bin Affan. Jadi ingat meninggal di Madinah dan disolatkan oleh Saidina Uthman bin Affan. Ketika usia berapa? Ketika usia 71 tahun. Jadi sebelum kita masuk pada Sa'ad bin Abi Waqqas, antara pengajaran yang kita boleh ambil, apa dia? Apa dia antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah hidup Saidina Abdul Rahman bin Auf ialah kita kenalah sentiasa berakhlak mulia, menjadi seorang yang pemaaf, ada harta kita gunakan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mensia-siakan harta yang ada. Kalau tak ada harta, kita gunakan ilmu yang kita ada, kebaikan, sebagai contoh kepada orang kafir agar mereka tertarik untuk memeluk Islam. Jadi insya-Allah seterusnya kita masuk pada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Untuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kalau antum perhatikan di dalam buku teks, ia berada pada muka surat 37. 37. Untuk pengenalan kita tengok nama penuh beliau. Nama penuh ialah Sa'ad bin Abi Waqqas bin Abdul Manaf. Beliau ialah bapa saudara Aminah. Bapa saudara Aminah. Siapa itu Aminah? Aminah ialah Aminah, Siti Aminah ialah
ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah bapa saudara Aminah. Sayyidatina Aminah. Okey. Kemudian datuk saudara Rasulullah. Bermakna Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah datuk saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datuk saudara. Kemudian kita tengok kepada nama ibu. Nama ibu Sa'ad bin Abi Waqqas ialah Haminah binti Abu Sufyan. Abu Umayyah. Abu Umayyah, iaitu dari golongan orang yang berharta dan kaya. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah dalam kalangan orang yang berharta. Jadi tentulah Sa'ad bin Abi Waqqas ni adalah orang yang berharta lah. Maknanya dia hidup dalam keadaan yang senang lah, orang kata. Dari segi taraf ekonomi. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bekerja sebagai pembuat panah dan busur. Pembuat panah dan busur, maknanya orang yang membuat senjata lah. Beliau cekap menunggang kuda kerana suka berkawan dengan pahlawan berkuda Quraisy sehingga menjadi juara penunggang kuda. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang sangat cekap menunggang kuda. Jadi antum ambillah peluang untuk ikut sunnah memanah berkuda. Jadi sebenarnya kita ada kelab memanah imtiaz, di mana muallim adalah sebagai penolong pengurusi, naib pengerusi timbalan kelab memanah imtiaz, di mana kita ada memanah berkuda. Jadi disebabkan PKP ni, disebabkan COVID ni, kita dah tak banyak program. Kalau tidak, kita ada program yang pergi ke ma'had tahfiz lain untuk latihan memanah. Kemudian kita ada latihan memanah berkuda. Jadi seronok. Kita ambil peluang tu untuk melatih diri kita mengikut sunnah. Carilah hobi yang membawa banyak pahala, yang ianya ada sunnah Rasulullah SAW. Kerana apa? Setiap yang menjadi sunnah Rasulullah ni mesti ada kebaikan dan manfaat dia, walaupun kita tak tahu ataupun belum tahu. Okey, kita sambung balik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam ketika berusia 17 tahun melalui Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam, beliau pernah bermimpi bertemu dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Al-Harithah di suatu tempat yang terang. Jadi disebabkan melalui mimpi tu dia mendapat hidayah. Kenapa mimpi? Jadi mimpi orang yang dikasihi oleh Allah ni biasanya adalah hidayah ataupun petunjuk. Sebab tu kita ni sebagai orang awam, kita kena amalkan sunnah-sunnah sebelum tidur. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran. Apa dia kemahiran? Yang tadi kita dah sebut, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang cekap menunggang kuda dan boleh memanah sambil menunggang kuda. Ataupun kita kenalkan sukan itu sebagai horseback archery. Horseback archery. Seterusnya kita pergi kepada kepribadian Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau merupakan seorang pahlawan yang agung dan mempunyai banyak keistimewaan. Di antaranya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang pertama melepaskan anak panah dan menepati sasarannya. Orang yang pertama melepaskan anak panah dan menepati sasaran. Kita ingat Sa'ad bin Abi Waqqas orang pertama yang melepaskan anak panah. Jadi orang yang minat memanah ni kalau tak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas, orang tu susah. Tak adalah susah, tapi kita kena ingatlah sebagai contoh pada kita.
Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada kedua-dua ibu bapa Sa'ad. Doa yang dipohon oleh Rasulullah SAW kepada Sa'ad ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma saddir ramaitahu wa ajib da'watah. Yang bermaksud, Ya Allah, tetapkanlah bidikan panahnya dan kabulkanlah doanya. Rasulullah SAW sendiri mendoakan. Rasulullah SAW sendiri mendoakan agar Sa'ad bin Abi Waqqas ni menjadi seorang pemanah yang tepat. Dan kabulkan doanya. Maknanya Rasulullah minta supaya Allah kabulkan semua doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada peranan, jasa dan pengorbanan. Pertama ialah Sa'ad bin Abi Waqqas ialah orang pertama yang menggunakan panah dan sanggup dipanah untuk melindungi Rasulullah SAW. Kita punya slide ni dia bermula dari kiri. Mukadimah syuhada yang buat slide ni, sebab kita bergili-gili untuk PDPR ni. Jadi minggu depan slide muallim yang akan buat. Minggu ini kita guna slide mukadimah syuhada. Jadi slide ni bermula dari kiri kalau antum perasan. Ada yang muallim dah adjust pergi kanan, tapi yang ini belah kiri. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang pertama yang menggunakan anak panah dan kali pertama memanah terus kena pada sasaran. Kemudian beliau adalah orang yang sanggup dipanah untuk melindungi Rasulullah SAW ketika dalam perang. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas seperti yang kita katakan tadi, yang kita baca tadi, doa daripada Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah orang yang dikabulkan doanya. Kemudian beliau adalah salah seorang daripada anggota pasukan berkuda dalam perang Badar, perang Uhud dan setiap peperangan yang diikuti bersama dengan Rasulullah SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas mempertahankan agama walaupun terhadap ibunya sendiri dengan ancaman untuk mogok lapar sehingga hampir mati. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada ibunya, "Demi Allah, ketahuilah wahai bunda, seandainya bunda ada 100 nyawa lalu keluar satu persatu, tidaklah anaknya meninggalkan agama ini walau ditebus dengan apa jua sekalipun." Faham tak? Di sini ceritanya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas, maknya bukan Islam. Maknya bukan Islam. Jadi maknya mogok lapar. Mak dia tak nak makan bila dapat tahu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam. Sebab apa? Kalau antum perasan, Sa'ad bin Abi Waqqas peluk Islam masa usia yang muda, 17. Maknanya masih duduk dengan mak ayah lagi. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas kata dengan sopan dan beradab bahawa Sa'ad tak akan meninggalkan agama walaupun maknya meninggal. Okey. Tapi dicakap dengan cara yang baik, bukannya dia marah-marah mak dia. Jangan salah faham. Okey, kemudian kita tengok peranan, jasa dan pengorbanan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau memimpin, dipilih oleh Sayyidina Umar Al-Khattab untuk memimpin tentera dalam pertempuran Qadasiyah. Sa'ad bin Abi Waqqas telah digelar oleh Abdul Rahman bin Auf sebagai singa yang menyembunyikan kukunya. Beliau dilantik menjadi gubernur di Kufah. Nama Sa'ad bin Abi Waqqas disenaraikan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai pengganti khalifah. Dan antara ciri-ciri lain ciri-ciri lain ataupun kepribadian, pengorbanan, jasa
Sa'ad bin Abi Waqqas ialah beliau sanggup berperang walaupun dalam sakit yang teruk. Sanggup berperang walaupun dalam keadaan yang sakit ketika memerangi orang Parsi dalam usaha mengembangkan dakwah Islam. Ini ketika perang di Parsi Sa'ad bin Abi Waqqas berada dalam keadaan yang sakit, tapi tetap berjuang. Kita pergi kepada akhlak dan kepribadian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekali lagi yang ini bermula dari kiri. Okey, yang pertama ialah beliau adalah seorang yang kuat imannya, teguh pendirian dan tegas dalam semua perkara. Kuat iman, teguh pendirian dan tegas dalam semua perkara. Yang macam tadi kita boleh tengok macam mana dia mempertahankan akidahnya walaupun maknya dah mogok lapar. Kemudian beliau merupakan seorang yang berakhlak mulia dan dermawan. Orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengangkat semua doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas juga tidak ada perasaan dendam atau niat jahat kepada orang-orang mukmin. Beliau mempunyai harga diri serta mempunyai kekuatan dan ketabahan iman, menghormati ibu bapa dan orang-orang yang lebih tua daripadanya termasuk kanak-kanak. Sama dengan perangai Abdul Rahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia kita tengok sini. Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia setelah bersara daripada menjadi gubernur di Kufah. Setelah bersara dari menjadi gubernur di Kufah, beliau tinggal di sebuah kampung yang bernama Aqiq. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau telah berpesan supaya jenazahnya dikafankan dengan baju bulu yang mula-mula sekali dipakai ketika peperangan Badar. Jenazahnya dibawa ke Madinah dan disolatkan oleh ramai umat Islam termasuklah isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jenazah Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikebumikan di perkuburan Baqi'. Jadi itu antara sisi penting lah yang antum kena ingat. Okey. Itu antara sisi penting yang antum kena ingat tentang Abdul Rahman bin Auf serta Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi apa dia pengajaran? Seperti tadi juga, apa dia pengajaran yang kita boleh ambil ialah sentiasa berakhlak mulia, pemaaf, dermawan dan sentiasa berlemah lembut terhadap kawan dan sesama Islam. Dan kita gunakan diri kita sebaik-baiknya, manfaatkan diri kita untuk agama. Jadi kita perlu ambil pengajaran lah. Sebab apa kita belajar sirah ni? Supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang lalu. Dan sebab apa kita belajar sirah ni? Supaya kita tahu macam mana untuk berjuang untuk agama. Jangan kita duduk, kita target, okey sirah dapat A, tu je. Tak, dia tak sampai situ je. Kita gunakan ilmu yang ada tu untuk memberi manfaat kepada agama. Okey, sekian saja untuk kelas kita pada pagi ini. Terima kasih Muallim ucapkan kepada yang terus memberi fokus sepanjang kelas kita. Muallim tahu biasanya sirah ni ramai yang terlena kan. Tapi tak apa. Yang penting antum faham dan ambil pengajaran, ingat isi-isi penting tu. Dan Muallim pun ada bekalan untuk antum. Muallim nak antum selesaikan latihan. Selesaikan latihan buku aktiviti muka surat 27 hingga 35. Muallim nak antum selesaikan semua latihan tentang Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ini muka surat 27 hingga 35. Dan insya-Allah nanti
ada masa kita akan bincangkan jawapan. Okey, jika antum ada persoalan atau ada apa-apa yang antum tidak tahu, boleh WhatsApp kepada Muallim. Sekadar itu dahulu kelas kita. Antum jangan terus tutup buku, terus sambung. Ada lagi 30 minit, antum sambung untuk selesaikan latihan dalam buku aktiviti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.